Kebetulannya baru balik, so tak perlu lagi. Seminggu berada di luar negara, di Mesir 2 hari, di Abu Dhabi 1 hari, di England 2 hari, di Ireland 2 hari. Dalam pertemuan rangka bertemu dengan golongan-golongan pekerja Malaysia yang berada di luar negara. Hari ini satu hari berpagi sampai malam. Kebetulan ini ialah konvoi cakna rakyat yang kita turun ke setiap daerah membongkar kegagalan Kerajaan Barisan Nasional melaksanakan janji yang dia kata janji ditepati. Memanglah kita bila kita turun kita akan boleh buktikan. Alhamdulillah kita sekalian dalam pertemuan dengan pimpinan-pimpinan gerakan Islam di seluruh negara, di seluruh dunia, termasuk di Mesir. Mesir ini suasana dulu tuan-tuan sekalian dalam UMNO mengatakan Mesir ini di Malaysia dulu tuan-tuan. Saya kebetulan bila pergi ke Mesir, malam tu kita buat ceramah umum, lebih pada 2,000 yang hadir. Bertemu dengan tokoh-tokoh Ikhwan dan pimpinan daripada petugas-petugas rakyat Malaysia. Di luar negara ramai yang ada rakyat Malaysia. Di Abu Dhabi saja lebih dari 6,000 orang Malaysia bekerja sana. Saya tanya gaji berapa, dia kata tak banyak, lebih kurang 50-60 ribu Malaysia ya. Saya kata road tax free, tol tak ada, income tax tak ada. Tanya dia, kamera saman ada tak? Kamera tak ada. Jadi tuan-tuan, rupanya negara bila tak ada UMNO ni bagus rupanya. Saya pergi ke England, bertemu dengan kaki tangan Malaysia di London. Mereka juga pakar-pakar profesional yang ada bekerja, pakar di Malaysia, doktor-doktor pakar Malaysia bekerja di luar negara dan memang tak nak balik. Saya kata nak balik tak apa, jangan tak nak mundi. Kata mundi Ustaz, tunggu UMNO tumbang kan balik. Sebenarnya untuk sekalian, apa yang jelas pada kita, kehidupan rakyat kita ini, kita lah beri mandat 55 tahun pada UMNO Barisan Nasional, 12 kali mengundi. Parti politik ini ialah peluang rakyat untuk coba suasana baru. Negara kita mengamal sistem demokrasi, beri peluang pada rakyat setiap 5 tahun sekali. Setelah 12 kali pilihan raya kita beri pada Barisan Nasional, maka ini peluang sekali lagi rakyat diminta untuk coba buat perubahan. Ada orang bimbang, takut kalau UMNO tumbang, Melayu tak ada. UMNO di kampung itulah, saya orang Melayu tu kan. Pecahan orang semua Melayu. UMNO diberitahu kalau UMNO tumbang, habis nasib Melayu. Sebelum ini, ucapan macam tu orang boleh percaya sebab tak ada satu negeri yang kita menang. Tapi tahun 90, kita menang di Kelantan, kemudian kita menang di Selangor, menang di Pulau Pinang dan sebagainya. Tuan-tuan coba tengok, ada tak Melayu? Saya pergi ke Kelantan, ada Melayu. Esko Melayu, Insya Melayu, semua Melayu. Lorong-lorong besar lalu kontainer, nama orang Melayu. Bangunan besar-besar orang Melayu. Naik pasar Sri Khadijah, Melayu semua. Dalam Melayu, perempuan semua makcik. Perempuan semua tu. Saya tanya mana orang lelaki? Dia kata dia seopok bawah. Ada orang Melayu dia kata tengok Pulau Pinang. UMNO mengatakan Pulau Pinang, DM mengatakan Pulau Pinang, berapa puluh tahun. Ya. Tetapi kalau kita tengok peruntukan Majlis Agama Islam Pulau Pinang, tindakan yang dia buat oleh Ketua Menteri, memang dia buat air di Cina. Saya minum dengan dia dua bulan lepas, saya minum semeja dengan dia. Saya tengok memang di Cina. Memang di Cina. Contoh sekalian tengok UMNO, soal akhbar. Dia ditanam dalam fikiran kita orang Melayu ni, bila sebut dia happy, nampak Cina.
Tapi bila sebut MCA, tak rasa Cina. Padahal yang Cina betul MCA tu. DAP bukan Cina. Pengurusi dia Bengali, kapal Sing. Nama Pusing takkan Cina. Dalam pimpinan tertinggi dia ada India, ada Melayu, ada Cina. Tapi kita rasa bila sebut DAP rasa macam Cina betul. MCA ni rasa macam ke-Cina-Cinaan dia kan. Tak berapa Cina. Rasa macam Melayu. Satu lagi dia kata Cina DAP ni Cina jahat, Cina MCA ni okey baik. Sebenarnya tu sekalian, ini cara media tanam dalam fikiran kita. Benda tak betul, tiap-tiap hari, lama-lama orang percaya. Tak baik, benda tak betul. Ya. Tuan ingat saham Felda tu? Tak rugi, takkan rugi. Takkan kita nak merugikan rakyat kita. Takkan kita nak jual saham rakyat kita. Dalam tak rugi tu turun. Tak rugi, turun. Dalam tengah turun tu dia kata lagi tak rugi. Tapi ada orang percaya juga. Ini dipanggil indoktrinasi. Pasak, bahasa Melayu. Kita pasak dalam fikiran hingga benda tak betul orang rasa macam betul. Tapi sekarang bila kita menambah luar negeri, tengok apa bandingnya. Bandinglah. Negeri Selangor dah tukar kerajaan, rugi apa rakyat Selangor? Apa rugi rakyat Selangor? Tuan-tuan kita tengok di Selangor. Sudah awak tukar kerajaan dah tak boleh makan. Ada tak? Dah air tak dapat. Ada? Tak ada. Di Kelantan diberitahu air tak ada di Kelantan. Saya tadi datang ke Felda Temangau. Temangau kata kami dah 5 hari tak ada. Saya kata Temangau ni di Kelantan kan? Tak Ustaz, Temangau faham. Oh ingatkan Kelantan. Disebut air, masalah air, oh Kelantan tak ada air. Felda ni tu sekalian, tak usah bohong lah. Di Pahang ni banyak kawasan yang tak ada air. Kita bukanlah nak jual air Selangor, tu okey lah, jual lah. Tapi selesai kita dulu. Ya. Sebab itu bila kita kenal air, ialah peluang kita untuk buat perubahan. Peluang. Kalau kita pilihan raya akan datang ke-13, na'udzubillah, katalah PM menang. Tak ada apa lah tu. Tak ada benda. Tak nak letak harapan baru, nak tengok perubahan, nak tengok ekonomi lebih baik, nak tengok rasuah, tak ada. Tak ada. Ni tolak ni. Kalau kita buat perubahan, kita tukar bagi Pakatan Rakyat. Bermakna kita tak ada harapan. Kita ada benda baru, kita nak tengok. Betul ke tak betul? Kalau PM menang, tak ada benda. Lepas menang, naik harga barang. Cukai pun naik, tuan barang berapi pun bercakap keluar asap, tak ada lah. Sebab itu pilihan raya di peluang kita untuk kita tengok satu harapan baru bagi rakyat. Ya. Sebab negara kita bukan negara miskin. Tuan di Felda, ambil contoh mudah lah. Pakatan Rakyat, kita janji. Sebab asal Felda ditubuh untuk beri tanah kepada rakyat yang tak ada tanah. Itu tujuannya. Ya. Tak sebutlah Melayu, Cina, India. Tapi nak beri tanah yang agak ekonomi kepada rakyat yang tak ada tanah. Kebetulan orang Melayu ada tanah sikit-sikit. Seekar, 2 ekar. Ya. Dia tak ekonomi. Walaupun dalam seekar tu jagung ada, cempedak ada, nangku ada, durian ada. Semua ada. Tapi tak boleh makan semua. Lalu dibuatlah Felda. Tujuannya untuk masuk pulau ke Alhamdulillah. Ya. Ini zaman Tun Razak. Tapi mutakhir di zaman Tun Mahathir kemudian, ladang Felda dibuka berpuluh ribu, 365,000 hektar. Campur lot kosong dalam Felda hampir 2 juta ekar. Sorry, hampir 1 juta ekar tanah seluruh negara. Pahang saja 144,000 hektar. Ladang ini kita janji nak bagi pada generasi kedua Felda. Takkanlah anak kita 10 orang tanah 10 ekar, depan rumah mak, belakang rumah anak, belakang lagi cucu. Makin duduk situ belakang, tak ekonomi kan. Ya. Jadi kita janji nak bagi pada rakyat. Ya.
Kalau ada orang tak setuju, saya pelik kan? Sama macam kita. Kita tahu kalau kita ambil alih pelajar akan belajar percuma. Tak ada pinjaman PTPTN. Sekarang anak kita belajar pinjam. Keluar universiti, pergi ke hutang 40,000, 60,000. Bayangkan budak baru umur 20 tahun, nikah budak lagi 60,000 dah pergi ke hutang. Kita janji kalau kita menang, kita akan belajar percuma. Tuan-tuan pelik ada orang tak setuju. Orang yang sokong BN, mana dia tak setuju anak dia free, dia nak kena bayar. Saya ustaz, saya tak setuju free, saya memang kena bayar. Tuan-tuan pelik orang macam tu. Kemudian kita janji pada rakyat, yang kita janji, kalau kita menang dalam konteks Felda, kita akan mengembalikan semula fungsi Felda sebagaimana asal. Dulu tuan-tuan ingat tak berapa kadar perahan tuan-tuan dapat? Dulu 18, 17, 18, 19 perahan. Tak pernah pun merasa 20, 21 perahan. Bila kita bawa kes Kelantan, Felda Kemahan 3, Peloka Felda Kemahan 3, dalam kawasan UMNO ni, Kemahan ni tuan-tuan, Allah, wakil rakyatnya UMNO, adanya UMNO di Kelantan yang PAH semua tempat lain, di Bang, Gua Musang, UMNO. Mereka tak puas hati sebab bila mereka bawa buah sawit, buat perahan di kilang swasta, perahannya sampai 23. Bawa di Pulau Pinang, perahannya sampai 24. Angkau ke kilang Felda, perahan 18. Mana pergi 45 perahan lagi? Akhirnya mereka sanan di mahkamah, menang, dapat berapa juta? Belas juta, saya pun tak kira juga orang. Akhirnya tindakan saman, barulah kita nampak perubahan. Saya tidak menyalahkan pihak pengusaha Felda, ini sistem polisinya atas kita, yang bawah ni kaki tangan. Mereka ni laksana dasar je. Kalau sikit tuan-tuan tukar pengurus, sistem yang sama juga. Ya. Macam dulu kita tukar Tuan Mahathir, tukar Mahathir, naik kepala. Orang kata Puan Allah ni bagus, ya. Balak bagus, buat Islam Hadari, isteri pun okey, tak campur tangan, cincin pun jalan-jalan. Cuba juga. Sebab yang rosak tu bukan pemimpin saja, yang rosak sistem. Sistem tu kena baiki. Hari ni Peloka dapat biar untung 5,000 suara. 5,000 ni YB kali nampak macam ni pun nampak leket ni 5,000 suara ni. Baru jual pekan tadi 20 tan suara ni. Anak isteri dapat 5,000 lagi. Alhamdulillah. Kemudian nak bagi pada anak Peloka, sepatut bagi bulan 10, sampai sekarang tak bagi lagi. Ya? 10 hari bulan. Tu tanda dekat tu tuan-tuan. Dia tanda-tanda dekat kat pilihan raya ni tuan-tuan. Musim ni tuan-tuan minta apa pun dapat tuan-tuan betul. Kalau tuan-tuan minta sungai lurus. Musim ni. Apa nak bagi dah. Tapi waktu di istihar dulu, harga sawit 700 lebih 1 tan tuan-tuan. 700 lebih 1 tan. Sekarang 400 lebih 1 tan. Berarti hilang dah RM300. Kalau tuan-tuan jual 10 tan, 3,000. 2 kali jual, selesai. Bawa kereta bala Temeluk, kena sama pula 300 habis. Dia 2 kali 3 macam main joket-joket tu lah. Kalau yang sebelum ni naik, mesti bagi 2. Bila yang ni naik, mesti bagi 2. Tak ada joket-joket dulu naik, tak ada. Bila dia bagi tu, mesti dia naik balik. Macam mana cara dia ambil? Dia ambil cukai, gula naik harga. Harga gula naik 20 sen je. Cukup dah satu negara beli gula. Kaki tangan awam dapat bonus 11,5 gaji. Okey. Bah ni tak pernah menentang. Kita kata tuan bagi ambil. Kalau boleh minta lagi. Sebab yang dia bagi itu bukan duit UMNO. Duit kita. Duit rakyat. Sebab itu bila dia bagi, kita ambil. Tetapi ingat, yang dia bagi itu yang dia ambil daripada kita semula. Sekarang di pasar kamera,
kamera hak laju. Saya kalau di England, di UK, kamera hak laju ni memang dipasang. Tapi di Lebuh Raya, Lebuh Raya tu pula kawasan 140 km, 160 km sejam. Dia pun warna kuning, tiang tu warna kuning. Jauh dia beritahu dah, kamera depan, kamera depan, kamera depan. Kita nampak kuning tu, jauh nampak lah, sempat break. Di sini dia letak mana? Tepat 30 km sejam. 30 km, kereta lembu 35. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan naik highway ke Kuala Lumpur, Ibu Karak, lepas tuan-tuan bayar tu Karak, bayar tu di Lebuh Raya 110 km. Habis itu tuan-tuan, daripada 110 turun 90. Tuan-tuan tahu tak di satu kamera? Lepas bayar tu Karak, dia jambat, lalu bawah. Sebelah jambat tu ada satu pecawal TMB, sebelah tu ada satu kamera. Berapa kelajuan di situ? 90. Daripada 110 turun 90. Soft kena tuan-tuan. Yang kedua daripada bukit ni, daripada Terowong. Kita nampak turun bukit tu 90. Menerak tepi longkang semua. Tak baju setengah. Dia cari orang bersalah, bukan nak didik. Tuan-tuan, tak payah tekan minyak, lepas break je memang 100 lebih lah. Tengok-tengok merah tu dah aku ini. Berapa? 300. Yang kita tentang bukan soal pengawasan. Yang kita tentang syarikat saman ni diberi kepada syarikat swasta. Diberi pada syarikat swasta, kerja awak pasal kamera saman. Setiap satu saman dia akan dapat RM16. Unjuran berdasarkan dapatan sekarang, dalam masa setahun, kalau dipasang seluruh negara, dia boleh mencecah jutaan ringgit kepada syarikatnya. Dia macam Felda lah tuan-tuan. Kita hantar buah ke tidak? Okey tak? Buah yang muda reject. Dan bawa. Dia ada buat, ada pilih kan? Dia panggil apa? Grading buah. Dibayar pada budak tu yang grading tu 20% standar. Budak tu kalau tak ada satu pun tak dapat duit dia. Kalau satu pun tak ada yang muda, tak dapat duit ekor itu. Mesti dia akan cari juga. Lagi banyak dia buat, dia grading, reject buah muda, maka lagi banyak duit dia dapat. Dia juga bertumbuk tu lah. Apa tak bertumbuknya? Kita tengok buah yang masak. Pasal apa awak letak ni buah tak masak? Ambil balik. Bertumbuk tu kan. Memanglah. Sebab tu kalau kita tengok, yang berlaku negara kita ni bukan masalah negara kita miskin, negara kita kaya. Negara kita kaya. Faham baru jumpa minyak tu kan. Dah bagilah untuk kita istiharah, akan bagi 100 juta kepada kerajaan Pahang buat ihsan. Kita kata apa buat ihsan? Pahang buat perjanjian dengan Petronas. Kalau jumpa minyak di bayar Pahang, Pahang berhak mendapat royalti 5%, bukan buat ihsan. Bayarlah royalti 5%. Jangan bagi 100 juta. 100 juta buat ihsan bukan royalti. Kita pelik tu siapa? Perjanjian royalti bayar wang ihsan. Saya dah tengok dia takut tu kan. Mari Brigade 13, pakar tidak menang di Pahang. Kalau bagi wang royalti, tu tarik balik tak boleh. Wang ihsan, tarik kan. Macam Terengganu, bila kita menang, dibatal royalti, dibagi wang ihsan. Kita kata perjanjian wang ihsan bayar, perjanjian royalti bayar untuk royalti. Dan sebab tu kalau kita tengok, ada orang kata negara ni akan bergerak talipuk Pakatan Rakyat. Tuan-tuan yang berlepas ni bukan sekolah rendah, sekolah atas tu kan. Yang buat ubah peraturan kita ni, yang buat manifesto kita ni, pakar-pakar ekonomi. Kita cek dah semua. Allah, tuan-tuan, ambil mudah lah.
Tahun lepas Petronas untung 86 bilion. 86 bilion. 86 ribu juta. Belanjawan satu negeri Pahang tak sampai 1 juta pun, 700 juta. Tak sampai 1 bilion. Kalau Petronas tu, Profesor Qazi kata, kalau Petronas bayar zakat saja, seluruh umat Islam akan belajar percuma daripada tadika sampai universiti. Berapa zakat dia? Hampir 2 bilion zakat dia. Kalau 2 bilion, belanja seluruh pendidikan negara kita dalam masa setahun, lebih kurang 5 bilion. 5 je tu kan. Petronas untuk 86 bilion. Itu baru minyak gas baru. Tak masuk minyak sawit lagi. Tak masuk minyak gamat. Yang lain tu minyak gamat je. Tak masuk lagi hasil getah. Sebab tu kita tengok sebenarnya negara kita sampai masa mesti buat perubahan. Dan insyaAllah kita harapkan kita cuba sekali. Cubalah sekali. Sebab kita rakyat ni tuan-tuan sekalian, walaupun tuan-tuan UMNO, dan tiap-tiap kali dah undi UMNO pun, cuba tukar. Sekali tukar, beri undi pada Pakatan Rakyat. Cuba kita tengok. Lepas Pakatan Rakyat menang ni, macam mana keadaan kita? Yang nak tukar atas je, kepala je. Sebab sistem digubah oleh pemimpin. Yang bawah ni macam biasa tukar kerajaan pun. Tuan-tuan kena gicok sawit juga walaupun PAH menang. Jangan pakcik kau tak gicok. PAH dah menang. Oh kacau. Nah, getah pergi lah. Getah insyaAllah keluar. Polis lah. Cikgu jadi cikgu lah. Guru jadi guru lah. Yang kita tukar polisi pembuat dasar. Bila pembuat dasar tu betul, insyaAllah sampai ke bawah betul. Kita cuba. Selepas 5 tahun tiba-tiba tak ada. Yang dijanji itu bohong. Sampai masa berakhir akan datang tukar semua. Sekarang UMNO kata bohong. Mana tahu bohong? Tak cuba lagi. Cuba dulu. Tak boleh saya tengok awak ni memang tak ada apa. Kalau kahwin pun tak ada anak, cerai kahwin dulu. Tak. Contoh mudah faham tengah malam. Jadi tu sekalian insyaAllah sistem demokrasi fitnah ni soal apa ni biasalah. Saya tengok kadang-kadang tuan-tuan soal apa ni, kita tahu dah kalau usaha Malaysia ni berapa kali dah kena saman. Cara mahkamah kalah memanjang. Berita dia bohong saja. Berjuta-juta dah bayar saman usaha Malaysia. Sebab tu saya kata tengok usaha Malaysia, tak percaya lah. Mesti tipu. Kalau tak tipu, satu kasus Malaysia. Soal khabar UMNO. Cuma kali tu utusan UMNO orang tak beli. MCA, soal apa milik Star milik MCA. MCA punya. Tapi kalau ditulis akhbar suara MCA, siapa nak beli? Dalam keadaan dia rugi dia sebab dia indoktrinasi cara dia nak nanam pemikiran di kalangan rakyat. InsyaAllah saya yakin dengan perubahan yang ada. Hari ini kita saya nak tutupkan pertemuan hari ini. Pagi tadi kita mula pergi beberapa kawasan di tempat-tempat tertentu yang kita tengok apa dijanji pada rakyat memang satu pembohongan. Termasuklah kita simpati di Daerah Purun ini ada lebih kurang 90 orang. 150 orang. Yang tanam sendiri sawit, yang berusaha sendiri. Mereka ni hak mereka mendapat kembali duit APOB sebanyak RM4,000. Tapi sampai hari ini tak dibayar. Dah 10 tahun dah. Sepatut mereka dibayar. Tapi mereka tak dibayar. Janji nak bayar, maka mereka tak dibayar. Mana janji? Kita bukan minta yang orang, kita minta yang kita punya. Demikian juga tempat-tempat lain. InsyaAllah mudah-mudahan kita bekerja keras untuk menangkan perjuangan kita dan kita dekatkan sahabat-sahabat kita dalam UMNO dan sebagainya. Mari kita cuba sekali, beri peluang sekali pada Pakatan Rakyat untuk kami buktikan insyaAllah. Semoga dalam pertemuan akan datang kita bertemu semula. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa zakkirna mimma nasina. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min
amin tabarrakan ma'suma. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takbir. Takbir. Takbir.